Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Kamal Hafiz Ruslan dan ini BIS Malaysia. Kadar dasar semalaman OPR, topik kupasan hari ini bersama dengan tamu undangan di studio Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama dengan BIS Malaysia petang ini. Baik. Dan topik yang kita ingin bincangkan petang ini, kita terus kepada soalan yang pertama Doktor. Kalau kita lihat Bank Negara Malaysia dijangka mengekalkan OPR pada 3.0%. Jadi bagaimana pengekalan ini menunjukkan indikator kepada pertumbuhan ekonomi negara? Jangkaan pengekalan OPR ini adalah menunjukkan bahawa ekonomi kita telah menstabil lah. Jadi disokong pula dengan kadar inflasi yang semakin menurun, yang mana baru-baru ini kita dapat melihat kadar inflasi terus merosot ke paras 1.5% pada bulan Disember yang lalu. Kalau tak salah saya, bulan Ogos 2022 dia mencecah ke paras 4.7%. Baik. Jadi apabila pihak Bank Negara telah menaikkan kadar dasar semalaman daripada 1.75% kepada 3% tersebut, kita dapat lihat kadar inflasi terus merosot dan pada masa yang sama ekonomi itu dalam keadaan yang stabil. Jadi dengan kedudukan ekonomi yang sedia ada ini, jadi memungkinkan pihak Bank Negara untuk mengekalkan kadar dasar semalaman yang berada di paras 3% sekarang ini. Baik, jadi kalau kita melihat kepada ramalan yang dikeluarkan oleh Malaysian Rating Corporation Berhad MARC mengenai pengekalan OPR pada 3.0%, jadi bagaimana ianya mempengaruhi persepsi kita terhadap dasar monetari pula, Doktor? Persepsinya adalah dasar yang sedia ada ini maksudnya kekal stabil. Maksudnya tiada keperluan untuk pihak Bank Negara untuk menaikkannya. Itu dia persepsi lah. Kerana kita, seperti saya sebutkan pada awal tadi, inflasi telah pun menurun dan kebiasaannya apabila OPR itu dinaikkan, antara sebabnya untuk mengurangkan tekanan inflasi, dan inflasi telah pun menurun. Jadi apabila terdapat banyak cakap-cakap ataupun jangkaan OPR itu dikekalkan, jadi itu menunjukkan bahawa ekonomi itu telah berada dalam fasa yang stabil lah. Baik, jadi kalau kita lihat dari segi kadar OPR negara kita dan juga negara-negara Asia ataupun negara-negara rantau kita, bagaimana Doktor? Kalau kita lihat OPR kita 3%, di Indonesia OPR mereka sekitar 6.5%. Di Filipina 6%, di Thailand 2.5%. Jadi kita ni, Malaysia ni berada di dalam zon yang tengah-tengah lah. Baik, jadi itu dia. Jadi kalau kita lihat, Malaysia berada dalam keadaan tenang untuk OPR dan juga kita berezakan dengan rantau Asia yang lain. Baik Doktor, kita akan berhenti seketika. Untuk anda semua terus setia bersama kami. BIS Malaysia kembali selepas ini. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزمهم
وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak ya. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Baik, Doktor. Jadi kalau kita lihat tentang OPR ini, jadi bagaimana kadar OPR ini digunakan sebagai satu indikator pertumbuhan ekonomi dan mengapa pengekalannya pada tahap tertentu ini penting dalam meramalkan arah ekonomi sesuatu negara itu? Kalau OPR itu diturunkan, maksudnya ekonomi itu memerlukan bantuan. Jadi maksudnya ekonomi itu tidak berapa baguslah seperti yang kita alami pada semasa situasi COVID-19 hari itu. Baik. Tapi selepas kita dah mula pulih dan mula membuka ekonomi, OPR itu dinaikkan daripada tahun 2022 sehingga tahun lalulah. Dan kita dapat lihat prestasi ekonomi itu meningkat dengan pesatnya. Jadi OPR itu dinaikkan. Jadi naik itu maksudnya ekonomi itu mula memulih. Dan sekarang ni kita bercakap tentang OPR itu dikekalkan. Jadi maksudnya ekonomi itu dalam fasa menstabil, dalam keadaan yang stabil lah. Baik. Jadi kalau stabil tu maksudnya suasana tu sepatutnya dalam suasana yang mudah dijangka. Suasana ekonomi yang tenang. Betul. Bukan yang teruk dan juga sebagainya. Betul. Jadi kalau kita menyebut tentang ekonomi yang stabil, ekonomi yang di tempoh orang kata berehat kan, tidak terlalu buruk dan juga sebagainya, adakah pengekalan OPR ini akan memberi kesan kepada kos sara hidup rakyat mutakhir ini, Dok? Betul. Bila kita kekalkan OPR itu bermaksud bagi mereka yang mempunyai pembiayaan yang sedia ada, maksudnya pembayaran mereka akan dikekalkan lah. So maksudnya tiada perubahan dari segi pembayaran bulanan dan sebagainya. Satu. Kedua, mungkin kalau bagi mereka yang ada masalah kewangan dan merasakan kedudukan kewangan agak ketat dan sebagainya, mungkin mereka boleh mengambil peluang ini untuk melihat semula kedudukan kewangan mereka, terutamanya hutang yang sedia ada. Baik. Membuat pembiayaan semula dan sebagainya lah, untuk kata itu mendapat sedikit kelegaan dari segi
disposable income ataupun pendapatan boleh guna. Jadi masa yang ada ni boleh digunakan untuk merancang dengan lebih baik dan pengekalan OPR tersebut akan memudahkan rancangan tersebut untuk dilaksanakan. Baik, itu kalau kita lihat pemahaman kepada seluruh rakyat Malaysia, satu keadaan yang peluang terbaik kepada kita untuk menyusun semula keuangan dan juga melihat kembali kepada kita punya pinjaman dan juga sebagainya. Jadi mungkinkah keadaan ini ataupun peratusan OPR ini dalam satu tempoh yang lama pengekalannya, Doktor? Betul. Ini satu soalan yang kerap saya dapat juga daripada ramai yang bertanya. Sebenarnya kalau kita lihat trend OPR ni, dia tidak bersifat kekal. Dia akan berubah-ubah mengikut situasi ekonomi. Baik. Seperti saya sebutkan pada awal tadi, kalau ekonomi itu menghadapi masalah akan turun. Bila ekonomi itu pulih dinaikkan. Jadi itulah dia punya fasanya. Dan sekarang ni kita berada dalam fasa yang menstabil lah. Jadi bergantung pada prospek ekonomi yang kita bakal lalui pada tahun ini dan tahun hadapan. Tapi kalau kita merujuk kepada unjuran yang dibuat oleh pihak Bank Dunia, oleh pihak IMF, rata-rata kedua institusi ini menjangkakan pertumbuhan ekonomi global yang lebih perlahan. Baik. Jadi Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat terbuka. Jadi risiko untuk kelembapan ekonomi itu memang sentiasa ada. Jadi kalau bergantung pada keadaan, kalau terdapat keperluan untuk diturunkan, jadi ruang dasar itu memang ada. Jadi kita perlu memantau lah apa yang akan disampaikan oleh pihak Bank Negara pada masa akan datang nanti. Baik, jadi kalau kita lihat, adakah terdapat sebarang langkah tambahan yang dijangka akan diumumkan bersama dengan keputusan OPR ini, Doktor? Saya tak jangka ada apa-apa penambahan dari segi rangka dasar lah. Kebiasaannya OPR ni ataupun Monetary Policy Committee akan bincang kenaan dengan OPR tersebut. Langkah lain tu akan digunakan platform yang lain lah. Baik. Dan kalau kita melihat juga kepada cabaran dan juga harapan serta peluang yang mungkin timbul jika OPR ini dikekalkan pada 3.0% mengambil kira keadaan ekonomi dan juga keuangan semasa ini. Dengan adanya pengekalan OPR ini, setidak-tidaknya dia akan mewujudkan suatu keadaan yang stabil yang memudahkan untuk kita membuat keputusan. Jadi dengan kestabilan tersebut, dengan mudahnya kita membuat keputusan itu, jadi sentimen sepatutnya lebih baiklah. Dan apabila sentimen lebih baik, mungkin dari segi kewarasan untuk membuat keputusan juga lebih baik. Jadi dari segi behavior ataupun tabiat pembelanja, tabiat bekerja dan sebagainya mungkin akan lebih rasional. Dan saya kira kestabilan dalam OPR ni sepatutnya memberi satu isyarat yang jelas bahawa kedudukan yang stabil ni boleh diambil peluang untuk kita untuk lebih maju lagi pada masa akan datang. Baik, jadi tadi Doktor ada kongsikan berkenaan dengan seandainya keadaan ekonomi kita kurang baik, maka kadar OPR ini akan diturunkan. Sekiranya keadaan ekonomi kita bertambah baik, OPR ini akan dinaikkan. Betul. Jika kita kaitkan antara OPR ini, sekiranya dinaikkan, maka pembayaran bulanan, pinjaman dan juga sebagainya akan dinaikkan dan kos hidup akan semakin tinggi. Betul, Doktor? Salah satu dari satu sisi betul. Tapi sisi yang saya sebut kepada awal tadi, apabila dinaikkannya itu maksudnya ekonomi berada dalam keadaan fasa memulih. Baik. Kerana kerajaan ataupun Bank Negara untuk dalam usaha mengurangkan dia punya ubatnya tu, antidotnya tu. Baik, itu dia. Dan yang pastinya ini merupakan satu indikator yang terbaik kepada ekonomi negara kita dan ini memberikan satu perkembangan yang baik sekiranya kadar OPR itu sama dikekalkan ataupun ditingkatkan, memberi persepsi bahawa kestabilan ekonomi negara kita itu semakin baik. Terima kasih ucapkan kepada Doktor yang bersama-sama dengan kami dan juga untuk anda semua. BIS Malaysia 23 Januari 2024 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Akmal Hafiz Ruslan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.